ataupun kena luas, ataupun kena universal, ataupun kena terbuka. Kan? Jangan very close orang kata. Kan? Jadi maknanya orang Islam dia begitu. Dia kena otak dia kena global. Dia tak boleh goblok. Tahu tuan-tuan? Dia kena faham kaedah tu. Kaedah mudah je. Sebab tu tuan-tuan, orang bila belajar Quran dengan seninya, dengan kaedah Al-Qurannya, dengan kaedah ilmunya, dia akan lebih universal otak dia. Itu satu. Sebab tu orang Islam ni dia kena peka, kena global demi otak dia. Artinya kalau isu luar negara sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran pun kita ambil cakna, bermakna isu dalam negara lagi lah. Kalau luar pun kita ambil tahu, apatah lagi dalam negara. Jadi artinya tuan-tuan, yang saya nak sebutkan tadi, maknanya dalam bab soal mencari pemimpin tadi adalah kategorinya wajib bukan sunat. Bila kata wajib, tidak boleh bagi orang Islam bersikap kecuali. Dia tak boleh bersikap kecuali. Dia kena ada stand, kena ada pendirian. Apa juga isu, sama ada isu Islam ataupun isu bukan Islam, maka dia kena ada stand. Maknanya kena ada pendirian. Isu bukan Islam, dia kena ada pendirian. Kenapa? Nabi ajar macam tu. Contoh, apa hujahnya? Contoh. Tuan-tuan tengok dalam Quran. Saya gunakan hujah syarak, hujah Quran. Dia tak ada hujah lain. Hujah surat khabar tak boleh. Kan? Belum tentu betul. Tapi Quran ni pasti. Pasti. Allah Ta'ala sebut Quran. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rum tu, dia kalah. Tapi suatu masa, dia akan bangkit semula. Itu Quran sebut dalam surah Rum. Dalam Quran ada surah Rum. Surah Rum ni turun, cerita pasal Parsi dengan Rom berperang. Zaman Nabi tu. Zaman Nabi. Padahal Rom dan Parsi bukan negara Islam. Tak ada kena-mengena pun dengan Nabi. Tetapi Allah turunkan ayat tu supaya apa? Nabi sebagai umat Islam kena bawa satu pendirian dalam perang Rom Parsi itu dia belah mana. Dalam cerita pasal Rom Parsi, pada Rom Parsi itu bukan Islam, bukan negara Islam ketika itu. Tetapi Allah turunkan ayat tu sebagai nak beritahu pada Nabi, kamu sebagai Nabi kepada umat Islam, kena ada pendirian dalam isu orang bukan Islam. Itu isu dunia. Contoh. Maknanya tuan-tuan, Islam mengajar kepada kita supaya cerdik dalam setiap isu ditangani. Diajar begitu. Quran ajar. Sebab tu kalau orang kata dalam Quran ni dia, orang kata tak maju, silap. Quran lebih maju pada handset tuan-tuan tu. Kan? Agak-agak tuan-tuan kalau bandingkan Quran dengan handset tuan-tuan rasa mana satu yang maju? Macam? Bang. Agak-agak lah tuan-tuan antara handset tuan-tuan tu dengan Quran tu agak-agak rasa maju mana agak-agak? Apa dia? Tentunya Quran kan? Tapi orang lebih bawa handset daripada Quran. Itu yang pelik. Betul tuan-tuan, ni reality. Quran ni lebih maju, lebih hebat daripada handset tu sendiri. Tetapi orang lebih pegang handset daripada Quran. Bawa kelu-keli, pagi, petang, siang, malam. Betul bang? Agak-agak Quran bawa tak? Agak-agak naskah Quran tak bawa tu. Kan? Orang selalu bagi alasan kat saya macam ni tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, dalam handset tu ada Quran Android. Memang. Tapi banding dengan YouTube, Facebook, WhatsApp, mana lebih buka? Kan? Tu kita duk tengok main TikTok, mana lebih buka. Kan? Jadi artinya kita tengok tuan-tuan hari ni, pertembungan antara kebenaran dengan kebatilan itu sentiasa berlaku. Itu yang kita kena faham. Pertembungan antara kebenaran dengan kebatilan pasti berlaku. Sama ada dalam diri individu seorang Islam, atau dalam keluarga Islam, ataupun dalam masyarakat Islam, ataupun dalam negara umat Islam, ataupun dalam dunia hari ini. Kebenaran itu dengan kebatilan, dia sentiasa berlaga. Kenapa dia sentiasa berlaga? Kerana Allah sendiri sebut dalam Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan Nabi Muhammad, kebenaran itu apabila datang, kebatilan pasti akan hilang. Dan sesungguhnya kebatilan itu sememangnya dia perlu dihilangkan. Tuan-tuan, kalau ikut ayat tu, kebatilan bila kebenaran datang, kebatilan pasti akan hilang. Quran sebut. Tapi tuan-tuan, kita kena tengok jauh lagi. Maksud jauh apa? Kebenaran itu dia ada pendukung dan penyokong. Kebatilan itu dia ada pendukung dan penyokong. Apabila kebenaran itu datang, yang Quran kata kebatilan pasti hilang. Tetapi tuan-tuan kena ingat, kebatilan ini apabila datang,
Kebenaran itu apabila datang dalam keadaan kebatilan tak nak mengalah. Agak-agak dalam kepala otak tuan-tuan, apa agak-agak yang ada? Saya ulang balik tuan-tuan. Kebenaran ini bila dia datang, kebenaran datang, kebatilan ni dia ada penyokong dan pendukung tapi dia tak nak mengalah. Agak-agak tuan-tuan dekat kepala otak kita ada apa? Jambang, agak-agak ada apa? Fakta yang ada dalam kepala otak kita. Kebenaran bila dia datang, kebatilan tak nak mengalah. Agak-agak apa jadi? Kecelaruan Bukan celaru, bertembung berperang dua-dua tu. Kan? Berperang dua-dua tu. Sama ada dalam individu manusia diri itu sendiri, warga dia, masyarakat, negara umat Islam maupun dunia. Dia akan bertembung. Sebab tu kenapa dekat dunia berlakunya peperangan? Kenapa dekat dunia berlakunya perbalahan? Itu yang kita kena faham. Otak orang Islam dia kena cerdik dalam bab tu. Dia tak akan berlaku semata-mata berlaku ataupun satu benda tu dah biasa. Tak. Dia mesti ada isu, dalam bahasa Inggerisnya orang panggil something behind. Kan? Something behind. Bahasa Melayunya apa? Apa? Ada apa? Ada udang balik batu lah senang cerita kan. Something behind. Kan? Mesti ada begitu. Sebab orang Islam dia kena cerdik, dia tak boleh melepaskan benda itu begitu saja tak. Sebab itu dalam soal mencari pemimpin itu perlu, wajib dihukumkan oleh Islam. Buktinya tuan-tuan tengok kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jenazah dimandikan, sebelum jenazah dikebumikan, sahabat-sahabat Nabi bermesyuarat tentang siapa nak jadi ganti jadi pemimpin. Itu dia. Sedangkan Nabi itu manusia yang wajib diimani oleh seluruh orang Islam. Dalam syahadah kalau tak sebut Nabi Muhammad, batal dia punya syahadah dia, kan? Tetapi bila Nabi wafat, sahabat Nabi buat kerja, siapa nak ganti dia? Mesyuarat bab tu. Yang urus jenazah Nabi ni 4-5 orang. Tuan-tuan, artinya daripada priority ataupun keutamaan, soal siapa bakal ganti Nabi. Kan? Artinya tuan-tuan, bila itu satu priority yang tinggi, keutamaan yang tinggi, artinya dalam bab milih pemimpin ni tuan-tuan, merupakan benda yang tinggi, yang besar. Kan? Kalau banding nak cari ahli jawatan kuasa surau dengan cari pemimpin, kan? Lebih besar lagi cari pemimpin. Ni tuan-tuan, kaedah Islam, ni pandangan Islam. Okey. Kemudian tadi disebut, oleh kerana mencari pemimpin itu wajib dengan hukum syarak, mana dalil dia? Kan? Mana hujah dia? Dalam Quran menyebut, hujah dia, ayat 59, surah An-Nisa, juzuk 5. Itu ayat yang pertama saya sebut. Ayat ini biasa Pak Imam sebut, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Tu biasa tuan-tuan dengar lah. Bukan sekadar dengar, hafal dah. Kan? Mesti Pak Imam baca ni dulu, khutbah pertama. Kan? Semalam dengar. Hari Jumaat. Mesti baca tu. Cumanya Pak Imam dia tak huraikan tuan-tuan. Dia cuma baca terjemah. Cuba kalau tanya Pak Imam, Mam, hurai sikit tu apa benda? Kan? Bila hurai sikit, tuan-tuan akan dengar khutbah siasah dipanggil. Khutbah politik. Tuan-tuan akan dengar ayat tu. Tu khutbah politik. Kalau ikut ayat tu 59, hurai cara kaedah ilmu tafsir, maka tuan-tuan akan dengar khutbah politik oleh Pak Imam. Cuma yang saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak ni duduk masjid surau, boleh tak cerita politik? Macam mana? Boleh tak? Sebab Pak Imam ajar tiap-tiap Jumaat. Betul tuan-tuan? Itu hujahnya. Cumanya masalahnya kita tuan-tuan, kadang-kadang minta maaf cerita, sebahagian masyarakat kita agak allergic ataupun sentak sikit bila cerita bab tu. Kan? Kenapa? Sebab kita dimomokkan seolah-olah dalam Islam ni tak ada benda tu. Padahal Islam ini kata ulama dalam bahasa Inggeris kata apa? Way of life, cara hidup. Cara hidup. Sedangkan Allah Taala kata dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada pribadi Nabi itu ikutan yang terpuji. Apa yang tak ada pada Nabi?
Apa benda yang Nabi yang tak cerita? Apa benda yang Nabi tak tunjuk? Semua Nabi tunjuk. Semua Nabi tunjuk. Sehingga kalau tuan-tuan tengok dalam buku orang barat karang 500 figure-figure dunia, maka pengarang buku tu meletakkan Nabi Muhammad nombor 1. Pengarang buku tu meletakkan Nabi Muhammad nombor 1. Dia orang yang tidak Islam, yang tak beriman dengan Nabi Muhammad, bila buat satu research pengkajian, dia letakkan Nabi Muhammad nombor 1. Yang peliknya kita, bila semayang kita letakkan Nabi Muhammad. Bila puasa kita letakkan Nabi Muhammad. Tapi bila cari pemimpin, kita tak letak Nabi Muhammad kat depan. Kita letak benda lain kat depan. Itu silapnya kita. Sebab tu, setiap orang Islam, dia mesti ada kepekaan tu. Kalau dia tak ada kepekaan, dia confirm peka. Faham tuan? Tu. Kalau tak ada kepekaan, dia begitu. Dan faktanya begitu. Baik, ayat 59 tu disebutkan oleh ulama'. Saya ambil salah satu daripada penghuraian ulama' tentang ayat 59. Saya ambil contohnya dalam kitab Asasut Tafasir. Pengarang kitab ialah Asy-Syahid Said Hawa, seorang ulama' Syria. Seorang ulama' Syria. Apa dia kata? Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat Quran mengatakan, wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Perkataan taat kepada Allah Ta'ala ini dia bersifat mutlak. Allah Ta'ala sebut atii'u Allah, atii'ur Rasul. Bersifat mutlak. Mutlak tu dengan arti kata apa? Tuan-tuan tak boleh bangkang, tak boleh kritik, tak boleh komen. 100% kena terima. Suka tak suka, tuan-tuan kena terima. Kena terima. Kan? Tuan-tuan diwajibkan sembahyang 5 waktu, tuan-tuan suka tak suka kena sembahyang. Walau letih kerja, kan, ketih kerja, pagi cukup time, kena bangun. Letih mana pun kena bangun selagi tak mati. Kan? Wajib. Suka tak suka, penat tak letih, kena terima. Itu perintah Allah Ta'ala. Maknanya taat dengan Allah Ta'ala ni bersifat mutlak. Bersifat mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemimpin. Kat sini disebutkan oleh ulama' Asyad Hawa kata, dia tak sebut ati'u. Tak ada perkataan ati'u kat situ. Dia cuma sebut ulil amri. Maka wajib kita taat kepada ulil amri. Wajib juga. Cumanya bezanya tak macam wajib kepada Allah Rasul tu tadi. Wajibnya ialah muqayyad, bersyarat. Dia tak mutlak. Dia tak mutlak. Kan? Macam tuan-tuan ikut imam pagi tadi. Kan imam tu sebagai ketua dalam jemaah semayang. Kalau imam ni betul, tuan-tuan kena ikut. Tuan-tuan menyalahi dia, batal sembahyang tuan-tuan. Imam tak batal lagi. Tetapi kalau imam tu tak betul, tuan-tuan ikut juga dengan tuan-tuan sekali habis. Faham tak? Itu dia ada undang-undangnya. Artinya dia bersyarat. Selagi betul boleh ikut. Kalau tak betul, tak ikut. Datang satu hadis Nabi kata, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila makhluk itu maksiat kepada Allah. Jadi tuan-tuan, wajib taat pemimpin. Tapi kalau pemimpin tak betul, tidak wajib taat. Itu yang disebutkan oleh Allah. Jadi artinya, oleh kerana Quran mengatakan arahan Allah mentaati pemimpin itu wajib, artinya kalau mentaati dia wajib, melantik dia itu wajib. Melantik dia itu wajib. Mentaati dia itu wajib. Perintah Allah bukan perintah saya, perintah Allah. Artinya melantik dia pun wajib. Bila melantik dia itu wajib, tuan-tuan. Suasana kita dekat Malaysia ni melalui sistem demokrasi, nak lantik pemimpin kena ngundi. Hukum ngundinya apa? Hukum ngundinya apa, bang? Wajib juga. Mana jatuh sunat wajib. Itu sebab orang Islam dia tak boleh bersikap berkecuali. Dia tak boleh bersikap berkecuali. Dia wajib tu. Bila kata wajib, tuan-tuan, kita benda tu hukum syarak. Ya, wajibnya. Artinya, kalau betul dapat pahala, kalau tak betul dapat. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan bila semayang dapat pahala kan? Betul dapat pahala. Nanti 19 hari bulan ngundi, kalau betul dapat pahala. Kalau tak betul dapat, serupa macam semayang. Serupa macam puasa. Boleh faham tuan-tuan? Ni kena cerdik waktu. Orang Islam dia kena cerdik. Dia kena peka. Jadi oleh kerana nak mengetahui benda tu pahala dan dosa, betul dan salah, artinya seseorang yang menjadi rakyat nak pilih pemimpin dia, dia kena ada ilmu. Dia kena study. Dia kena ada ilmu. Bila dia nak study, ni, belum pada 19 dia kena tengok hari-hari. Dia tengok mana satu benda yang betul. Dia kena gunakan akal dia. Berpandukan kepada syarak. Dia tak boleh gunakan akal semata-mata. Sebab tadi disebut melantik pemimpin berdasarkan kepada hukum syarak. Dia kena tu. Dia kena belajar. Dia kena dengar kuliah, dia kena cari kuliah apa mana, kemudian dia kena tengok TV, dia kena tengok radio, dia kena tengok WhatsApp, dia kena tengok Facebook, kan?
Nak tengok mana betul, mana salah. Mana yang betul, mana yang salah. Itu wajib bagi dia. Wajib dia tahu. Kalau dia tak tahu, artinya kalau dia salah, berdosalah bagi dia. Sebab belajar tu wajib. Boleh faham tuan? Okey. Itu perbahasan ayat Quran yang pertama, ayat 59. Ayat kedua yang jadikan dasar. Ni Quran juga. Ayat surah Sad, ayat 26. Tuan-tuan balik ni tuan-tuan Tuan-tuan bila dengar kuliah ni, tuan-tuan jangan telan tu habis telan gitu. Tuan-tuan balik nanti buat research tu hak yang tulis-tulis tu tengok. Tengok balik betul tak ustaz cakap ni. Kan? Kaji balik. Itu baru betul. Ini main makan suap. Bahaya tuan-tuan makan suap ni. Kan? Silap-silap dalam nasi tu ada paku, tuan-tuan telan juga. Operation tu lepas tu. Tu. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam Quran ayat 26 surah Sad, ayat tu berbunyi begini. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Nabi Daud, aku jadikan kau sebagai khalifah atas muka bumi. Aku jadikan kau sebagai khalifah atas muka bumi. Maksudnya apa? Kita tuan-tuan dipahamkan Nabi Daud ni Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Itu ittifaq. Tak ada percanggahan. Tetapi dalam Quran menyebutkan, Allah sendiri sebut satu lagi pangkat dia. Iaitu khalifah. Khalifah tu dalam pangkat dia. Boleh tuan-tuan saya cerita macam ni? Aku tak boleh, saya buka tajuk tuan-tuan. Buka tukar tajuk. Tak, saya akan guide benda ni ikut Al-Quran tuan-tuan. Pandangan Islam. Sebab kita kena faham tuan-tuan. Islam ni relevance dalam setiap keadaan dan masa. Jadi kita kena memahami macam mana kita faham Al-Quran tu. Walaupun Quran tu turun zaman Nabi. 1444 tahun dulu dah. Tapi dia relevan dalam setiap masa. Kenapa? Sebab Allah jadikan tuan-tuan. Allah jadikan saya. Allah jadikan orang bukan Islam. Semua tu Allah Ta'ala jadikan. Dengan ilmu dia, dia tahu semua. Panduannya ialah Al-Quran. Dia tahu semua. Sebab tu Al-Quran ni relevan. Cuma masalahnya orang-orang tak rasa relevan. Kenapa? Sebab orang lebih pegang handset daripada Quran. Tu yang macam dia rasa handset tu lebih relevan dengan dia daripada Quran. Tu yang jadi masalah. Betul bang tu. Kalau hari-hari pegang Quran, tengok panduan, tengok kan. Dia akan faham kedudukan tu, tapi oleh kerana hari-hari pegang handset, tu yang tak jumpa ayat Quran tu. Kan? Baik, ayat 26 tu kata, kami jadikan kau wahai Daud sebagai khalifah. Satu lagi pangkat selain Nabi Rasul, khalifah. Apa terjemahan khalifah? Khalifah tu apa makna dia? What is the meaning of khalifah tu kan? Apa maksud dia? Maka disebutkan oleh ulama iqamatuddin wa siyasatud dunyabi. Khalifah itu ialah mendaulahkan agama dan mengurus dunia dengan agama. Mendaulahkan agama dan urus dunia dengan agama. Maka bila kata urus dunia dengan agama, artinya apa dia tuan-tuan? Maknanya seseorang pemimpin itu bila dia memimpin, dia kena jadikan agama sebagai dasarnya untuk mengurus manusia dan dunia. Itu kaedah Islam. Macam tuan-tuan jadi ketua keluarga. Tuan-tuan urus keluarga tuan-tuan tadi tu, pagi, petang, siang, malam, daripada hari ini, esok dan lusa dan akan datang, tuan-tuan guna sistem apa? Kan? Tuan-tuan sebagai ketua keluarga, hari-hari tu urus anak bini. Anak bini. Agak-agak bang, guna sistem apa masa mengurus tu? Sistem apa? Tak, maksudnya dalam keluarga ni, dalam keluarga, bukan negara. Tuan-tuan guna sistem apa? Ikut dari mana? Abang ikut sistem apa? Tak, ni ngurus rumah tangga. Abang sebagai suami, kan ketua, pemimpin, anak isteri, kena anak 10, bini 2. Contoh. Itu contoh lah tuan-tuan. Ni nak bagi segur pagi-pagi ni, kalau tak macam tu dia ngantuk tuan kan. Contoh, agak-agak sistem apa abang pakai dalam keadaan tu? Nak tanya abang, sistem apa abang pakai? Abang pakai apa? Demokrasi. Abang pakai apa tadi? Otak. Akal. Saya kata kalau pakai akal confirm sesat berat. Saya kata gitu tuan-tuan. Kalau pakai akal semata-mata tanpa syarat memang sesat berat. Kalau pakai demokrasi dalam mengurus rumah tangga pun sesat berat. Tapi kalau pakai syarat, tuan-tuan selamat dunia akhirat. Sebab Nabi tunjuk macam tu. Nabi tunjuk macam tu. Nanti orang tanya, habis Ustaz macam mana sekarang ni pakai demokrasi? Tu nanti lu belum habis lagi kuliah. Kan? Kita kena faham kaedah secara ilmiah. Sebab Islam ni tuan-tuan, bila dia cara hidup, mesti ada sistem apa yang Islam nak. Mesti ada sistem. Cumanya kita ni kurang sangat cerita pasal bab tu. Cumanya kita ni bila duduk surau ni rasa macam Islam macam mana? Bila kita cerita buat semayang, puasa, zakat, haji,
Kan? Cerita pasal kubur mati, terasa tuan-tuan, aku ni orang Islam. Kan? Bila cerita pasal isu semasa sikit, kita rasa, ustaz ni macam salah tempat cerita. Kan? Kita kena faham Islam ini, tu yang saya kata tadi, awal-awal base saya sebut, Islam, orang Islam dia kena global. Bukan goblok. Dia kena peka, bukan pekak. Boleh faham tuan-tuan? Nah itu benda dia. Benda simple. Saya belajar tuan-tuan dulu, masa saya belajar dengan tok guru saya, bebas nak tanya apa. Ruang lingkup Al-Quran hadis. Ruang lingkup kedua, dunia. Ruang lingkup ketiga, alam. Daripada alam roh sampai kepada akhirat. Tuan-tuan tengok, itu perbahasan tok guru saya dulu, masa saya belajar. Okey, nak tanya-tanya. Ruang lingkup pertama dia, Al-Quran hadis. Ruang lingkup kedua, dunia. Ruang lingkup ketiga, alam. Seluruhnya, daripada alam roh sampai alam akhirat. Nak tanya-tanya. Tak ada batas. Jawapan ada dalam Quran. Jawapan ada dalam hadis Nabi. Tu tuan-tuan. Itu tok guru saya belajar macam tu tuan-tuan. Jadi saya pula tuan-tuan panggil, saya ajar tuan-tuan macam tu. Nak bagi faham macam mana hebatnya Al-Quran tu. Islam tu. Kan? Baik. Jadi artinya tadi ayat 26 mengatakan bahawa kita ni orang Islam, kalau melantik pemimpin, kita nak apa? Pemimpin tu mengurus dia punya rakyat dia dengan agama. Mengurus dia punya duduk kat pejabat pengurusannya pun dengan agama. Kerana agamalah sesuai untuk dibawa sepanjang hidup kita. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bagi tak pada saya satu kerja yang tuan-tuan pagi sampai ke petang, yang tuan-tuan pandang agama tak sebut dalam bab tu. Cuba tuan-tuan bagi contoh kat saya. Agak-agak boleh bang? Carilah tuan-tuan daripada tidur sampai tidur balik, sama ada tuan-tuan mengurus rumah tangga ke apa, cari satu benda yang agama tak sebut. Cuba beritahu saya. Saya nak tahu. Macam bang, agak ada jumpa tak? Tak jumpa bila tak jumpa, tuan-tuan kena gunakan agama sebagai cara hidup. Itu dia. Saya tak pernah jumpa tuan-tuan satu perkataan, satu gaya hidup kerja yang tak ada hubung kait dengan agama. Semua ada hubung kait dengan 5 hukum. Wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Itu dia. Dia akan terikat dengan tu. Kan? Tuan-tuan contoh, Ustaz, zaman Nabi rokok tak ada. Rokok tak ada. Kan? Rokok ada terikat dengan 5 hukum tak? Tuan-tuan pilih mana hukum rokok tu, abang? Bang? Haram. Sana hak makruh. Dia tak ada hukum, Ustaz. Mana ada hukum? Sebab zaman Nabi tak ada. Mesti terikat. Ada kata haram, ada kata makruh. Yang jenis haram ni memang kaki tak merokok, yang makruh ni memang kaki merokok. Tu dia jawab. Sedang jawab gitulah. Kan? Masing-masing ada hujah dia. Tapi mesti ada terikat dengan hukum. Mesti ada terikat dengan hukum. Tak ada yang tak ada terikat dengan hukum. Tuan-tuan, hatta masuk jamban tu pun ada dia punya undang-undang sistem. Tuan-tuan kena masuk kaki kiri, sebelum masuk baca kan, baca doa. Duduk dekat mangkuk tandas tu pun duduk macam mana bang? Apa dia? Bertenggung. Kena jamban duduk hilang tenggung. Kan? Bertenggung. Sunnah Nabi tu. Sunnah Nabi. Dah habis tu lagi kena apa? Berdehem. Ada lagi dia punya sistem dia. Lepas tu dah settle, dah beristinjak. Istinjak tu sama ada air atau batu. Ada disebutkan dalam kitab. Kemudian dah habis keluar baca doa. Sistem very cantik punya sistem. Beautiful dalam bab nak buang tai. Dalam bab nak buang tai, dia punya sistem very beautiful orang kata. Ini bab buang tai, apatah lagi bab merentah negara. Mestilah ada sistem dia. Itu kita kena faham gitu. Artinya sebagai seorang Islam, dia mesti faham bab tu. Dia tak boleh duduk dalam sistem ataupun orang kata apa? Sistem sekular, nasionalis, kapitalis, sosialis. Walaupun istilah tu dulu tak ada tuan-tuan. Kalau dulu orang panggil apa? Sistemnya Ahli Sunnah wal Jamaah, Murji'ah, Syiah, Khawarij. Itu dulu, zaman dulu punya sistem, kan? Pengkajian perpecahan tu. Tetapi zaman hari ini Islam, sekular, nasionalis, kapitalis, sosialis, kan? Apa lagi? Komunis, macam-macam sistem lah. Tapi kita telah melihat peta dunia, map dunia dengan sistem-sistem ini, semua hancur. Semua hancur. Cuma Islam je yang tak hancur. Kenapa? Sebab Nabi kata,
la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq la yadurhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada kelompok Islam di atas muka bumi ini yang mereka itu tidak mampu untuk dihancurkan, dimusnahkan hingga datang ketetapan daripada Allah. Kerana janji Allah, Islam akan ada sampai hari kiamat. Itu janji daripada Nabi. Dan Allah sendiri menjaga bab tu. Jadi artinya tuan-tuan, hak yang lain mati dah. Tuan-tuan, komunis. Blok Rusia tu, Soviet dulu. Pemimpinnya nama Gorbachev. Tuan-tuan tu Gorbachev. Sekarang siapa bang? Putin. Tu. Aku pun gerti bab ni. Sebab ustaz kena tahu bab tu. Ustaz contemporary dia kena tadi global tuan-tuan, bukan goblok. Komunis, blok komunis Soviet tombang habis. Tombang. Kan? Hak tinggal benua Cina tu. Kita lihat hari ni. Tetapi tuan-tuan, sistem dia tidak merata. Sistem dia tidak merata. Begitu juga kita ada untuk kapitalis. Begitu juga sosialis maupun nasionalis. Tetapi Islam berada di merata dunia. Hari ini. Tuan-tuan tengok Nabi Muhammad bawa Islam. Dia tak ada Facebook. Dia tak ada WhatsApp. Kan? YouTube lagi jauh. Google lagi jauh. Tapi tuan-tuan kalau buat satu research, siapa follower paling ramai? Siapa follower paling ramai tuan-tuan? Antara abang punya Facebook dengan Nabi Muhammad, siapa follower paling ramai? Cuba tanya balik. Kan? Kita ni baru 1 juta follower termerang bukan main. Padahal Nabi SAW hari ini, waktu ini, saat ini, bukan dulu, bukan akan datang, hari ini, saat tuan-tuan hidup, saat saya hidup, manusia dunia mewakili 3.5 bilion orang Islam. 3.5 bilion orang Islam. Artinya kalau namakan follower, Nabi paling ramai. Follower dia. Bukan sekadar follower like gitu, tak ada tuan-tuan. Sebagai pendukung, beriman, mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebahagian daripadanya. Tuan-tuan dan saya sebahagian daripadanya. Daripada 3.5 bilion tu, kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu kita kena rasa ezah Islam tu. Kita kena nampak benda tu. Jangan kita nampak Islam ni macam apa orang kata cokiah. Apa bahasa cokiah? Kita nampak kena Islam tu izzah, walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin. Sesungguhnya bagi Allah kemuliaan dan Rasul dan orang beriman. Allah sendiri kata demikian. Izzah itu ada milik orang beriman. Tiba-tiba kita tak rasa kemuliaan tu tuan-tuan. Kita kena rasa kemuliaan tu dalam hidup kita sebelum pada mati kita. Jadi tuan-tuan, memilih pemimpin tu wajib. Saya kata memilih pemimpin tu wajib. Cuma ada persoalan timbul untuk kita faham. Macam ni. Macam mana Ustaz kalau kedudukan sesuatu tempat itu dalam suasana negara kita ini, pemimpin kat situ tuan-tuan, wakilnya tak ada orang Islam? Mungkin satu pertanyaan. Adakah kita nak bersikap berkecuali? Nanti dulu. Nak berkecuali tak berkecuali, faham dulu sistem Islam tu. Dalam konteks Islam tuan-tuan tengok zaman Nabi SAW, masa Nabi memerintah Madinah, maka rakyatnya ada 5 kelompok. Masa Nabi merintah Madinah, rakyatnya ada 5 kelompok. Satu namanya Muhajirin, 2 Ansar, 3 Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Qairuzah. 3 kafir, 2 Islam. Ini ketiga Nabi hidup memerintah Madinah. Nabi sebagai ketua, perlembagaannya Piagam Madinah, rakyatnya 5 kelompok tadi tu, tanah Madinah ada. Cukup base sebuah negara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Syed Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirahnya. Artinya apa? Kat situ, belum pada Nabi mati, masyarakatnya majmuk dah. Ada orang bukan Islam. Majmuk dah. Artinya tuan-tuan, yang kita kena faham hari ini macam mana? Macam mana Islam punya menangani dalam isu itu? Apa dia sistem Islam dalam masalah apabila kita tengok masyarakat bukan Islam ada dan wakilnya bukan Islam? Macam mana Islam punya sistem? Itu yang kita kena faham. Kenapa tuan-tuan? Kita jangan lihat Islam tu tadi saya sebut cokiah sangat. Kita tengok Islam ni canggih. Dia ada jalan penyesaran. Kenapa? Orang bukan Islam tu bukan kita nak. Tuan-tuan jadi Islam, itu pun ketentuan daripada Allah. Maksudnya orang bukan Islam itu pun Allah yang nak. Allah yang jadikan, bukan kita nak. Allah Ta'ala yang jadikan. Islam dengan bukan Islam tu Allah Ta'ala yang jadikan. Artinya Allah tahu sistemnya macam mana. Maka dekat sana tuan-tuan, konsep Islam, ulama-ulama selalu bahas. Ada satu ulama tuan-tuan yang dah meninggal, namanya Dr. Muhammad Munir Al-Ghadban. Ulama apa orang kata Asia Barat lah. Dia tulis satu kitab namanya At-Tahaluf Siyasi fil Islam.
At-tahaluf siyasi fil Islam. Maksudnya apa? Kerjasama politik dalam Islam. Dalam perbahasan ini rupanya Nabi dah buat lama dah kerjasama politik dalam Islam. Kita kena tengok kalau wakilnya bukan Islam, tengok tak ada. Adakah tak kita bersikap berkecuali? Tak boleh. Tengok ada tak di antara wakil itu yang kerjasama dengan golongan Islam. Itu dia. Ada ataupun tidak. Itu yang disebutkan dalam sejarah Islam. Kerjasama politik. Kita ni bukan ahli politik, kita ni rakyat biasa, saya rakyat biasa, kan? Tetapi kita oleh kerana otak tadi global. Faham tuan-tuan? Sebab tuan-tuan dilatih jadi pemimpin. Betul bang? Abang dah kahwin belum? Kok bujang sampai ke tu? Tak, saya yakin kalau kahwin tu maknanya dia dilatih jadi pemimpin. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan dilatih jadi pemimpin sebab berkahwin. Dan jawatan tu pun tuan-tuan minta. Betul tak? Tuan-tuan jadi pemimpin sebuah keluarga, jawatan tu tuan-tuan minta ke tuan-tuan dibagi? Minta. Bukan free, bayar. Betul tak? Apa dia? Akad satu hal lagi, bayar. Bayar tuan-tuan. Betul? Bayar tu. Pangkat tu nak bayar. Ada setengah je pula minta. Rabbana hablana apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Oh, kita siap doa nak jawatan tu, tiba-tiba bagi tuan-tuan. Tak nak pula tuan-tuan. Kan tak betul. Boleh faham tuan? Itu cerita sistem Islam tu. Kadang kita nak menterjemahkan, kadang kita tak nampak benda tu. Itu sebab sebagai seorang pemimpin sebuah keluarga, dia besok akan ditanya, bini macam mana, anak macam mana. Bukan sekadar jadi suami je. Bukan sekadar tu, sekadar bagi rumah, sekadar bagi makan, sekadar bagi pelajaran. Tak, dia akan tanya iman isteri macam mana, iman anak macam mana, cara hidup dia macam mana. Dia akan ditanya besok. Walaupun kita sedap sembahyang subuh boleh berjemaah, Allahu Akbar, kita rasa dah beriman dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Bini anak kita tak bangun subuh, tuan-tuan, kita rasa sedap aja, kan? Anak tak bangun subuh, agak-agak bapak tu pergi syurga ke neraka. Sembahyang dah tu jemaah kat surau, kan? Dah ikut imam, tapi anak tak bangun subuh, dalam rumah kita, bukan rumah dia, rumah kita, kan? Dia tak bangun subuh, agak-agak kita macam mana? Itu tanggungjawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu pemimpin, kamu akan ditanya tentang pimpinan kamu. Artinya sekecil-kecil perkara pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita boleh lepas dengan banyaknya bagi alasan, kan? Tetapi dari akhirat kita nak lepas macam mana? Hari ini kalau kita tanya tuan-tuan, dekat surau tak jumpa pagi, cuma jumpanya dekat mana? Dekat warung. Kan? Dekat warung. Surau dia tak pergi, warung tak pergi. Lepas tu kita tanya, Ji, tak nampak tadi kat surau? Kan? Selalu ada, hari ni tak nampak. Kat warung sampai, minta maaflah saya terlewat bangun. Kan? Bila orang kata saya terlewat bangun, orang yang tanya tu, dia tanya, settle tak persoalan dia? Settle lah, dah ada jawapan. Orang tak ambil cara. Betul tak? Tak ambil cara. Ataupun kita kata, Ji, tak nampak kat surau, kenapa? Saya entah macam mana pagi ni gaut datang. Itu yang tak boleh nak pergi. Bagi alasan macam tu, orang boleh terima tak? Boleh terima, tapi besok depan Allah Ta'ala, tanya dulu, Allah boleh terima tak boleh terima? Manusia boleh terima, senang. Tapi Allah Ta'ala boleh terima tak boleh terima. Sedangkan zaman Nabi, Umi Maktum, buta pun dengar bang pergi lagi. Kita alasan gaut tak pergi, agak-agak boleh terima tak? Tu pilih balik. Tu pergi balik. Kita nak fikir balik itu. Zaman Nabi, Umi Maktum tanya dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tu yang datang ayat Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma, tu ayat cerita Abdullah Umi Maktum, tu dalam Al-Quran, surah Abbas tu. Jadi bila tanya Abdullah Umi Maktum, wahai Rasulullah, aku ni buta, agak-agak, Allahu Akbar tuan-tuan, dah patah pula. Minta maaf lah tuan-tuan, patah ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena ganti kursi baru. Jadi tuan-tuan nak sebutkan apa? Nak sebutkan Abdullah Umi Maktum tu datang je, wahai Rasulullah, aku ni ada tak excuse untuk tak payah pergi masjid sebab aku ni buta? Kan? Mula-mula Nabi kata ya. Lepas tu Nabi, dia nak balik tu Nabi panggil balik. Kau dengar azan tak? Dia kata dengar. Kalau dengar wajib pergi. Tu dengar azan tuan-tuan. Kan? Gitu. Sampai macam tu. Hanya tak ada excuse. Kan? Bermakna apa? Alasan tu tak boleh nak buat alasan. Kita ni memang banyak no alasan. Kenapa tak pergi? Saya hari ni sakit pinggang. Sakit pinggang. Kan? Orang hari ni tuan-tuan nak pergi surau payah, tapi kalau nak pergi warung senang pula tu. Tu yang masalah tu. Nak pergi surau alasan macam-macam, tapi nak pergi panggung senang pula. Kan? Nak pergi panggung tu siap bawa anak bini, tengok Mak Kilau punya filem. Betul tak?
Kan? Tapi nak pergi surau, anak bini tak bawa. Dia seorang-seorang pergi. Bukan tuan-tuan, tempat lain ni. Kat ni, kita kena tengok. Itu realiti tuan-tuan. Realiti. Artinya apa? Dalam bab agama, kita tidak sungguh-sungguh untuk ajak seluruh keluarga kita. Tapi dalam bab dunia, kita ajak sungguh. Tuan-tuan pergi mall Batu Pahat tu. Kan? Ajak ramai-ramai, pergi seorang tak seronok. Kan? Minah, pergi teman abang, nak pergi, apa? Nak pergi mall, pergi dengan orang rumah. Tapi tak ada bunyi lah. Jom teman abang pergi surau. Tak bunyi tuan-tuan. Pergi sendiri je. Tu. Baik. Saya balik pada cerita tadi tuan-tuan. Boleh sambung sikit ni? Boleh tuan-tuan sikit lagi. Jadi tuan-tuan, dalam Islam konteks tadi, dia tahaluf siasi, kerjasama politik tu kena ada. Cumanya kita kena ingat, sebagai orang Islam, dia kena cari orang Islam. Kena cari orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan buka kitab hadis Sahih Muslim. Kitab hadis Sahih Muslim, hadis itu diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani. Riwayat perawi dia Huzaifah Al-Yamani. Hadis tu panjang tapi saya sebut pendek je. Dia kata Huzaifah ni dia pernah tanya Nabi. Dia kata Rasulullah, aku tengok orang ramai kepada datang kau cerita pasal kebaikan, aku nak tanya tentang keburukan. Sebab orang ramai cerita pasal baik, aku nak tanya benda buruk je. Kan? Benda buruk. Dia tanya, adakah ni datang Islam, selepas Islam ni akan ada benda yang tak elok? Nabi kata ada. Ada. Lepas tu ada tak datang benda baik lagi? Ada. Kemudian lepas tu ada tak datang benda buruk? Ada. Tetapi dia termasuk dengan asap. Ad-dakhnu. Maknanya kesamaran. Lepas tu ditanya lagi, lepas tu macam mana ya Rasulullah keadaannya? Ni pasal-pasal yang disebut oleh Nabi akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Nabi kata du'atun ila abwabi jahannam. Suatu masa nanti kamu akan dapat sampai keadaan orang yang ajak kepada pintu neraka jahanam. Orang ajak masuk neraka, pintu neraka jahanam, ajak masuk neraka. Jadi sahabat Nabi tanya, sifhum lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau boleh sifatkan cerita tak siapa orang tu yang ajak masuk neraka? Maka Nabi kata, hum min jildatina wa takallamuna bi alsinatina. Mereka itu serupa kulitnya dengan kulit kita, bahasanya serupa dengan bahasa kita. Maknanya sama. Artinya nak faham gini, yang ajak ke neraka jahanam ni kalau orang Arab bukan orang Melayu, Arab juga. Kan? Yang majak masuk neraka orang Arab ni, Arab juga bukan Melayu. Yang ajak masuk neraka orang Melayu bukan Arab, Melayu. Tuan-tuan kena faham macam tu. Tuan-tuan tengok negara Arab hari ni, tuan-tuan, panpai ada tak panpai? Kan? Hari tu John Travolta datang, lepas tu Salman Khan datang, lepas tu siapa tuan-tuan? Dekat Riyadh itu, kan? Dekat Facebook pun boleh tengok. Lepas tu siapa lagi datang? Nancy Ajram datang. Tuan-tuan. Bang tahu tak Nancy Ajram siapa? Aku pun tahu. Kita hafal semua. Mula-mula John Travolta datang, lepas tu Salman Khan datang, lepas tu nak buat kena pula ribut pasir, tak jadi kali ketiga. Lepas tu datang lagi pula Nancy Ajram. Nancy Ajram dulu Umi Kalsum pernah kenal. Kenal Umi Kalsum? Nancy Ajram tu lebih kurang Umi Kalsum. Tu kan penyanyi gelik Mesir tu. Gitu. Okey, nak kena cerita lama juga tuan-tuan ni. Cerita baru tak boleh. Orang lama. Kalau macam tu kita buat cerita filem Piramli senang tuan-tuan. Senang. 6 Jahanam senang tuan-tuan. Cerita 6 Jahanam Madu 3. Dia contoh tu contoh nak bagi senang faham. Sebab tuan-tuan ni kalau tengok filem senang faham. Kalau ustaz kuliah payah nak faham. Tak gitu kan? Cuba kalau pagi ni ustaz bawa cerita pasal Madu 3. Kan? Isteri tuan-tuan belakang tu, ustaz ni memang tak ada cerita lain. Mesti dia kata gitu. Tapi cuba letak TV depan ni, kisah Madu 3 Piramli. Melekit-lekit dia tengok. Kan? Betul tak bang? Gitu. Maknanya apa? Piramli lagi senang aja tuan-tuan daripada ustaz. Kan? Itu. Jadi tuan-tuan nak sebutkan kedudukan tadi tu, Nabi kata penyeru kepada neraka jahanam akan ada. Mereka itu kulit sama, bahasa sama. Sahabat Nabi tanya, "Ma ta'muruna in adrakani?" Wahai Rasulullah, apa arahan kau kalau aku ni panjang umur dan aku masa zaman tu aku jumpa? Takdirnya aku jumpa zaman tu, apa arahan kau? Maka Nabi kata, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Kamu kena pergi cari iltizam bergabung dengan jemaah Islam dan kepimpinan mereka. Itu kata Nabi. Lepas tu sahabat tanya lagi, "Wahai Rasulullah, kalau zaman aku tu aku jumpa kepimpinan Islam tak ada, jamaah Islam tak ada, apa arahan kau?"
Maka Nabi kata, engkau jaga agama tadi tu yang ada pada dirimu, dan walaupun kamu terpaksa pergi ke gunung dan bukit untuk jaga agama, sehingga kamu makan daun-daun kayu. Walaupun terpaksa makan daun-daun kayu. Jadi tuan-tuan, soalan saya, tuan-tuan sekarang ni dah makan daun kayu belum? Belum kan? Tuan-tuan masih makan lagi sup kambing, sup gearbox, siakap tiga rasa, sup ekor. Masih lagi makan tu kan? Artinya apa? Zaman tuan-tuan belum zaman makan daun-daun kayu. Dalam hadis tu maknanya zaman tuan-tuan ada golongan jamaah Islam dan kepimpinannya yang Nabi kata kamu kena bersama dengan mereka. Itu dalam hadis. Kalau tuan-tuan tak baca hadis tu, tuan-tuan cari kitab hadis Sahih Muslim, riwayat Huzaifah Al-Yamani, tuan-tuan baca hadis tu. Kalau payah kitab Sahih Muslim tu besar sangat, tuan-tuan ambil handset tuan-tuan, Google hadis tu. Kan? Sekarang ni orang belajar dengan Ustaz Google. Kan? Ustaz Google. Tengok Ustaz ni cakap betul tak betul kan? Okey, Google kejap. Tak ada masalah. Tuan-tuan, tengok fakta tu betul tak betul. Apa yang disebutkan oleh Nabi. Apa yang disebutkan oleh Nabi. Jadi, kedudukan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Boleh faham tuan-tuan? Kita orang Islam. Tuan-tuan orang Islam, saya orang Islam, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, dan hidup kita sebagai orang Islam, mati pun sebagai orang Islam. Soal jawab dalam kubur pun soal jawab Islam. Dia tak ada soal jawab lain. Pak Imam baca bila orang mati, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma ikhwatuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Kan? Itu soalan dah bocor tuan-tuan. Bukan SPM dah, ni soalan kubur. Bocor dah. Agak-agak bang boleh jawab tak boleh jawab. Ha? Insya-Allah. Kan? Sebab nak jawab masa tu bukan mulut tuan-tuan. Yang jawab masa tu bukan tangan kaki tuan-tuan, tetapi yang jawab masa tu amal kita jawab. Yattabi'ul mayyit salas ahlu wa maluhu wa amaluh. Dia kata bila orang mati yang ikut tiga, yarju isnani, yang balik dua, ahli keluarganya dan hartanya, wa yabqa wahid amalu, yang tinggal ya amal dia. Itu nak jawab tuan-tuan. Tengok amal kita buat macam mana. Berbetulan tak dengan syariat? Berbetulan ataupun tidak dengan syariat? Kalau berbetulan selamat, kalau tidak kiamat. Itu mudah nak faham. Dan benda tu peringatan daripada Nabi. Sebab saya tadi sebut tuan-tuan, kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, suka ke tak suka, tuan-tuan nak ataupun tidak, terima ataupun tidak, tetap kena terima. No comment, no kritik dan tak boleh bangkang. Itu arahan Allah. Dan apa yang saya sebut tadi, dasarnya Al-Quran, hadis Nabi SAW sebagai panduan kita hidup, maka kita suka tak suka kita kena terima. Payah ke susah, kena terima juga. Tuan-tuan, masa tuan-tuan nikah dengan orang rumah dulu, tengah ada duit. Betul tak? Tengah ada duit. Mesti nak menikah, menyimpan. Tiba-tiba dah berlalu 2-3 bulan, 2-3 tahun, duit kejap ada, kejap tak ada. Agak-agak tuan-tuan, nak ceraikan bini ke tak? Tak. Tuan-tuan mesti cari jalan penyelesaian. Susah mana sekalipun. Kalau kerja, satu kerja tak cukup, buat 2 kerja. Kenapa? Sebab nak jaga bini tu. Betul tak? Kenapa? Sebab ikatan tadi dah ada. Tuan-tuan bertanggung jawab. Jadi tuan-tuan punya ikatan dengan Allah, dengan Nabi, tuan-tuan dah ada dalam diri tuan-tuan semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mas kahwin tuan-tuan jadi umat Nabi Muhammad, mas kahwin jadi hamba Allah Ta'ala. Artinya ikatan tu dah ada. Cuma tinggal jaga dan patuh. Itu tuan-tuan mas kahwin. Kan? Mas kahwin tuan-tuan kan itu dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad. Kan? Kalau dengan orang rumah tuan-tuan tu bunyi dia lain. Uzawwijuka bima amarallah bi imsakim bima arufin. Itu lain bunyi dia. Tetapi mas kahwin kita dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang kita ada. Tuan-tuan nak ataupun tidak, tuan-tuan kena semayang mesti mengucap macam tu. Tuan-tuan tak boleh ubah lain. Kan? Tuan-tuan cuba kalau berani ubah lain tuan-tuan. Mengucap masa tahiyat akhir, tuan-tuan mengucap lain. Ubahlah agak-agak. Contoh macam mana? Nabi Muhammad tu, tuan-tuan selawat, tuan-tuan ubah dengan nama bini tuan-tuan. Agak-agak semayang tuan-tuan macam mana? Nah, tuan-tuan tukar syahadah tu, nama Nabi Muhammad tukar nama bini tuan-tuan. Agak-agak sah. Batal terus. Kan? Artinya tak boleh tukar mas kahwin tu. Nilaiannya tak boleh tukar sebagai gadaian nyawa kita. Tu tuan-tuan. Sebab bawa mati tu. Bawa mati. Bila nak bawa mati tu besok tanya waman rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita pasti akan jawab Allahu Rabbi. Kenapa? Sebab kita tak pernah tukar pun syahadah kita daripada kita hidup sampai mati. Itu dia. Boleh faham tuan-tuan?
Alhamdulillah tuan-tuan dah faham, saya rasa cukuplah kadar tu tuan-tuan. Sampai patah kita punya kursi. Ni bukan nak mengamuk tuan-tuan, salah pegang. Jadi tuan-tuan, rasa saya cukuplah sekadar tu pagi ni insya-Allah. Moga-moga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak bagi satu pandangan dan nasihat tuan-tuan. Sebagai kita ni orang Islam bersaudara, kita ni tuan-tuan kena ingat besok 19 hari bulan kita akan pilih pemimpin. Jadi apa yang telah dibagi panduan, maka akal tuan-tuan, iman tuan-tuan sendiri yang akan menjawab. Bukan saya jawab, tapi iman dan akal kita akan jawab. Jadi maknanya tuan-tuan gunakan akal, balik ni tuan-tuan, jangan ambil dulu. Saya tadi sebut jangan ambil dulu, balik buat research. Saya mak balik, saya sebut fakta satu-satu tu. Adalah betul-betul fakta atau auta. Faham tuan? Faham tuan Adakah benar-benar fakta atau auta? Kena tengok betul-betul. Lepas tu pegang, munajat dengan Allah Ta'ala, buat sembahyang hajat, minta dengan istikharah, minta dengan Allah Ta'ala, minta petunjuk. Minta petunjuk. Maka ketika itulah jalan Allah Ta'ala bagi. Itu dia tuan-tuan. Jadi sekadar itulah tuan-tuan untuk pagi ini. Moga-moga saya dapat rahmat, tuan-tuan pun dapat rahmat, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.